Okey, untuk 3 lokasi bagi eksplorasi abandoned places yang aku nak pergi secara peribadi, 3 tempat tu, yang pertama aku nak pergi ke Lembah Beringin yang terletak di Selangor bersempadan dengan negeri Perak. Yang keduanya aku nak pergi ke Balai Polis Selangor Gombak, dan yang ketiga aku rasa aku nak pergi ke penjara air molek Johor yang telah pun ditutup. Sebab cerita ni pun aku dapat daripada salah seorang kawan juga yang pernah duduk di 4 buah penjara dalam Malaysia ni. Tapi aku tak nak sebut nama penjara tu, dan aku tak nak sebut siapa orangnya. Cuma yang dikongsikan kisah tentang kehidupan dalam penjara ni, dan itulah yang aku ceritakan semula pada korang yang sedang menonton. Hukuman 13 kali sebatang. Satu. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel WRWJ. Jadi sekarang ni kami berdua akan masuk untuk bahagian yang pertama di penjara air molek, ataupun lebih dikenali sebagai Kota Jail. Dan untuk makluman semua, sebenarnya sebelum kedatangan kami ke sini, kami telah pun bertanya dengan beberapa orang yang tinggal di kawasan sini, kawasan yang berhampiran, dan ya, mereka mengatakan bahawa kawasan ni ada usaha untuk nak dibaik pulih setelah ditutup 2 kali, iaitu kali yang pertama ditutup pada tahun 2005. Lepas ditutup yang kali pertama tu, dibuka semula pada beberapa tahun selepas tu untuk tahanan reman, dan selepas itu dibuka semula sebelum ditutup kali yang terakhir pada 2013. Setelah kami sampai dekat sini, macam yang korang dapat tengok, sebenarnya memang ada kerja-kerja baik pulih di bahagian tembok luar keliling kawasan penjara ni. Semuanya dah dicat. Keliling tembok penjara ni telah dicat sampailah ke sebelah belakang sana dengan warna putih, dan bahagian depan ni pun nampaknya ada proses baik pulih. Kabar angin ada yang mengatakan tempat ni bakal dijadikan museum, ada yang mengatakan kawasan ni telah pun diambil alih oleh kerabat diraja negeri Johor. Tapi apapun yang pasti, kami di sini hari ni untuk melakukan explore. Bahagian yang pertama, explore pada waktu siang. Kita nak tengok keadaan tempat dan segala yang meniti bibir para explorer yang pernah sampai ke penjara air molek ini, ataupun lebih dikenali dengan nama lamanya, iaitu Kota Jail.
seperti yang digambarkan ataupun tak? Ada apa-apa sepatah dua kata ke daripada J? Doakan kami. Tak ada apa. J dia nak masuk tempat seram ke tak seram ke? Sama je, dia gelak je, senyum je, dia chill. Gelap. Kalau ada yang menonton pernah menjadi penghuni banduan di mana-mana penjara atau mungkin yang tak tahu, kebiasaannya untuk banduan yang baru sampai ke penjara, mereka akan melepasi pintu utama, pintu besar, dan bilik-bilik yang korang nampak di sini, selain daripada bilik untuk pegawai, bilik pengurusan, adalah merupakan bilik untuk dilakukan pemeriksaan kepada banduan yang baru sampai. Pemeriksaan ni biasanya dilakukan oleh pihak warden atau unit keselamatan penjara, singkatannya UKP, yang mana uniform mereka biasanya mengenakan uniform loring warna hitam putih, UKP. Biasanya checking tu adalah melibatkan sama ada banduan atau orang tahanan ni ada membawa barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk ke penjara. Contohnya duit daripada mahkamah yang baru jatuh hukum daripada mahkamah, tak boleh bawa tembakau, rokok, dadah dan sebagainya. Itu semua adalah barang-barang terlarang, dan pemeriksaan untuk peringkat yang paling awal akan berlaku di bahagian ini, iaitu di pintu besar penjara. Dah ramai sebenarnya yang dah datang ke Kota Jail ni untuk explore. Mungkin korang pun ada tengok pada video-video explorer ataupun paranormal yang lain, mana tempat ni antara tempat panas yang menjadi hotspot bagi penggemar aktiviti paranormal. Kita akan masuk sekejap lagi untuk melihat bangunan sel yang menempatkan orang tahanan, banduan reman dan juga banduan akhir yang telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Tiada sempurna iman seseorang mukmin hingga ia mengasihi saudaranya seperti ia mengasihi diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bawah ni ada tulis lagi, orang yang membinasakan orang lain untuk kepentingan diri sendiri telah melakukan kejahatan. Manusia tidak dapat merubah bentuk mukanya, tetapi kalau dia mahu, dia boleh mempercantik budinya. Ini antara apa yang dilakar di dinding bangunan ini. Aku tak pasti ini adalah bangunan apa, sama ada dewan ataupun bahagian lain. Ini keadaan pagi tau. Sekarang ni pukul berapa je? Sekarang lebih kurang 9 suku pagi. Ini keadaan pagi siang di tempat ni lah. Tak ada apa pun kat sini, hanya cuma satu bangunan yang lapang tanpa bilik. Kalau dekat belakang ni, yang ini tandas, ada bahagian tandas. Okey, ini adalah tempat jumpa ataupun visiting area untuk para tahanan banduan
baik reman maupun yang telah dijatuhkan hukuman untuk berjumpa dengan keluarga. Maknanya di bahagian luar sana, Haji, kalau kita tengok, maknanya di sebalik bahagian ni, okey, yang ada meja ni, sebelum ada meja ni sebenarnya ada cermin. Sepatutnya dekat sini ni ada cermin, macam dekat depan tu kan ada cermin. So keluarga belah sana dan banduan akan duduk di sebelah sini lah. So mereka akan bercakap menggunakan telefon yang ni telefon. Maknanya keluarga angkat telefon di sebelah sana dan banduan bercakap di sebelah sini, cakap bersama dengan keluarga. Dan ni adalah tempat perjumpaan atau dipanggil sebagai tempat jumpa. Bila sebut tempat jumpa, maksudnya tempat jumpa ahli keluarga ataupun sesiapa yang datang melawat mereka. Ada berapa kaunter? 20. Tempat duduk dia pun daripada simen batu. 20 kaunter. Ni atas ni ada nombor 17. Ni sepatutnya ada 18. Okey. Tu nombor 19 dan 20 yang terakhir. Maksudnya dia kalau datang katakan aku orang salah, sini je. Aku orang salah, aku angkat telefon, bercakap dengan keluarga aku di sebelah sana. Korang tahulah kan? Tengok telefon dia. Ini telefon tak boleh buat panggilan luar, guys. Ini untuk telefon hanya ada connection dengan sebalik cermin sebelah sana saja. Dia bukan untuk panggilan luar. And of course untuk banduan orang tahanan ataupun penghuni penjara tidak boleh melakukan panggilan ke luar penjara. Dan dekat tempat ni jugalah yang aku maksudkan tadi, selain daripada perjumpaan dengan keluarga, banduan boleh untuk order barang-barang keperluan seperti gula, kopi, teh, yang mana apa yang di order oleh banduan tu waktu perjumpaan akan dibayar oleh pihak keluarga dekat kaunter pembayaran. Dan banduan sebelum balik ke blok sel asal mereka, bilik tahanan mereka, mereka akan diberikan barang-barang tu selepas keluarga membuat pembayaran di luar. Itu proses yang berlaku lah ketika adanya perjumpaan. Setiap caller tu ada limit yang ditetapkan untuk perjumpaan. Untuk mereka yang berkola merah, nak banding dengan mereka yang berkola hijau dan biru, merah biasanya kita anggap sebagai banduan baru lah. Banduan baru yang baru dijatuhkan hukuman dalam tempoh setahun yang pertama macam tu, mereka diberikan hak untuk keluarga melawat lebih kurang sebulan sekali. Untuk mereka yang dah naik ke peringkat yang kedua, iaitu kola hijau, yang duduk daripada tempoh 6 bulan ke atas sehingga 3 tahun punya hukuman, pakai kola hijau, baju hijau, yang itu diberikan kebenaran untuk keluarga datang melawat dalam tempoh 3 minggu sekali. Dan untuk banduan yang melebihi hukuman atau tempoh duduk dalam penjara tu lebih daripada 3 tahun ke atas sehingga habis hukuman, mereka akan pakai kola biru. Dan untuk kola biru diberikan kebenaran untuk keluarga datang melawat sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Jadi itu antara prosedur yang ditetapkan oleh pihak penjara Malaysia untuk keluarga ataupun sesiapa yang ingin datang melawat orang tahanan, banduan atau tahanan reman di penjara-penjara dalam Malaysia. Okay, sekarang aku nak cuba bawa korang masuk, cuba tengok satu bahagian yang merupakan tempat untuk, oh tak boleh masuk lah, dalam tu lantai dia dah berair, oh bertakung air. Kita tengok daripada bahagian belah sana, yang mana bangunan ni adalah bangunan untuk mahkamah dalam penjara. Mana-mana banduan yang melakukan kesalahan
bergaduh dengan banduan lain dalam penjara, ataupun ditangkap menyimpan senjata ataupun yang dipanggil weapon, mereka akan dibawa ke bahagian ni untuk dibicarakan. Dan mahkamah dalam penjara dengan mahkamah di luar sebenarnya agak berbeza, kerana mahkamah dalam penjara ni adalah bagi mereka yang telah pun sedia ada di tempat tahanan tapi melakukan kesalahan di tempat tahanan, dalam tahanan, yang mana hukumannya kebiasaannya adalah berupa penarikan lawatan daripada pihak keluarga. Katakan kalau banduan Kola Biru biasanya dibenarkan untuk keluarga melawat 2 minggu sekali, tapi kalau dia melakukan kesalahan dan dijatuhkan hukuman, disabitkan salah di mahkamah ini, mereka biasanya akan ditarik keistimewaan untuk keluarga datang melawat tu, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, ataupun untuk satu tempoh masa yang ditetapkan oleh pengarah penjara ataupun mereka yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman pada mereka. Selain daripada kesalahan bergaduh dalam penjara, memiliki tembakau, memukul para pegawai penjaga, warden, dan juga banduan-banduan lain, tahanan-tahanan lain, itu adalah merupakan salah satu kesalahan yang dianggap serius sehingga boleh menyebabkan banduan itu dibawa ke mahkamah penjara ini untuk dijatuhkan hukuman. Dan untuk banduan yang dijatuhkan hukuman, biasanya mereka akan diasingkan di satu blok. Mereka tak boleh duduk di blok yang asal penempatan mereka. Mereka akan dibawa ke blok yang lain yang dinamakan sebagai blok asingan. Blok asingan ni lebih teruk lagi. Teruknya bermaksud mereka tak boleh keluar daripada sel sepanjang tempoh tahanan itu sehingga berakhir hukuman, tempoh hukuman. Kalau contoh katakan banduan tu disabitkan kesalahan bergaduh, diasingkan ke blok asingan selama tempoh 2 minggu, maka selama tempoh 2 minggu itulah banduan itu tidak boleh langsung keluar daripada bilik. Makanan akan dihantar melalui bawah pintu. Dan kebiasaannya kalau penjara-penjara lama yang macam ni, kita tak akan dapat tahu di luar sebenarnya waktu siang ke malam ke, tak ada cahaya, tak ada lubang untuk banduan mengetahui keadaan di luar, hujan ke, ribut ke, tak tahu. Jadi itu antara bentuk hukuman kepada pesalah-pesalah atau tahanan-tahanan yang dijatuhkan hukuman salah kerana melakukan kesalahan-kesalahan tertentu dalam penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 tingkat. So, maksudnya satu tingkat 40 bilik ke apa? Saya tak pasti lah je. Kalau ikutkan sini mula nombor 1, dia akan 2, 3. Lepas tu kalau kita tengok sebelah sini pula, dia akan 38, 39, 40. Oh, dia sekali ke atas. Ada kemungkinan juga satu floor ni, satu tingkat yang bawah ni 40 bilik, mungkin atas 40 bilik. Ui. So total untuk satu bangunan ni, satu blok ni 80 bilik kan. Hanya mereka yang pernah sahaja ada pengalaman bekerja di sini sebagai pegawai penjaga, warden, ataupun mereka yang pernah ada pengalaman menjadi salah seorang tahanan, sama ada reman ataupun banduan, mereka saja yang boleh pastikan blok yang ada di sini ni blok apa sebenarnya, sama ada itu blok untuk tahanan reman, blok banduan, ataupun blok asingan, blok mereka yang telah pun dijatuhi hukuman gantung. Itu kita tak pasti. J, saya ada perasan satu. Termasuk dalam
Bismillah. Okey, korang kalau dapat tengok aku tak tahu kualiti bunyi suara tu macam mana. Tapi ni yang korang dapat tengok ni, ini sebenarnya adalah bekas najis. Aku percaya korang pun ramai yang tahu bekas najis ni. Untuk satu bilik yang luas macam ni je kalau boleh ambil gambar saya, Nampak tak luas ni. Ini pintu. Okay. Pintu besi. Bilik ni hanya seluas, aku boleh cakap lebih kurang, kalau kita tidur melintang, hanya ngam-ngam badan panjang badan satu orang dewasa. Macam tu. Tu lampu Ni lampu. Banyaklah. tulisan India, Cina. Jadi tong tai ni ataupun tong najis ni biasanya lepas banduan di arah masuk, hari-hari jadualnya biasanya pukul 6 petang mereka akan masuk ke sel dan pintu bilik sel akan ditutup lah. Lepas tu hanya satu atau dua sahaja bekas ni yang akan dibenarkan berada dalam bilik, sehingga nak menunggu keluar semula pada esok pagi pukul 7 pagi. Jadi kalau nak kencing, nak berak, mereka akan gunakan tong ni lah. So tong ni pagi-pagi banduan akan bawa keluar, dan biasanya mereka akan membuat satu penggiliran. Okey, hari ni kau bawa keluar cuci, besok aku pula bawa. Jadi dekat dalam tong ni lah, dekat dalam tu lah kencing, dekat dalam tu lah berak. Kalau kau jadi orang yang keempat malam tu yang berak, ada 3 orang yang lain dah berak sebelum tu, kau akan berak atas najis mereka di dalam tong yang sama. So itu gambaran penjara lama yang menggunakan kaedah tong najis macam ni. Memang keadaan dekat dalam ni waktu siang pun gelap je. Gelap. Memang gelap. Ini korang dapat tengok kan, ini adalah longgokan tong hitam atau tong najis yang digunakan oleh para tahanan dalam sel mereka pada waktu malam. Sebab kalau waktu siang je tak ada masalah. Waktu siang biasanya mereka boleh keluar, boleh keluar daripada kawasan bilik, boleh keluar daripada sel kan. Jadi kalau waktu malam memang ini sahaja. Bayangkan kalau satu sel yang sekecil ni memuatkan 7 ke 8 orang, mungkin 5-6 orang, paling sikit pun 5-6 orang. Dan bayangkan kalau malam tu semuanya nak berak. Dan malam tu semuanya akan kencing. Dan esoknya siapa yang bawa benda tu? Tapi bagi aku sebenarnya para tahanan, mereka dah tak ada rasa geli, mereka dah tak ada rasa jijik. Mungkin kita yang berada di luar, kita melihat keadaan ni, yang kita rasa teruk kehidupan. Yes, teruknya kehidupan tu, tapi bagi mereka yang tinggal bertahun-tahun, menjalani hukuman bertahun-tahun dalam jail, perkara itu dah jadi kebiasaan dan tidak ada lagi istilah geli dengan najis kawan-kawan. Dan ya, itulah salah satu gambaran kehidupan di dalam penjara. Satu blok ni ada 2 tingkat. Kita nak tengok tingkat yang kedua ni. Kedudukan bilik tahanan semua
masih sama lah macam dekat tingkat bawah tadi. Ini tangga naik ke atas. Yang belah sana ada tingkap belah atas, lubang angin Okey, ini adalah contoh kad bilik lah. Kad bilik yang mengandungi maklumat tentang nama banduan, blok pesalah itu ditempatkan, keturunan, warga negara, kesalahan apa, tempoh hukuman dijatuhkan, dan bila seandainya kalau dia adalah tahanan reman, bila tarikh sebutan semula kes dekat mahkamah, dan juga bila tarikh bebas kalau dia adalah orang tahanan. Dan inilah gambaran waktu siang di tingkat 2 salah satu blok, sama ada tahanan reman ataupun bagi banduan. Okey, kalau korang boleh nampak, untuk sel di tingkat 2 ni dia berbeza dengan sel dekat tingkat bawah tadi, yang mana dia ada satu bahagian simen yang dinaikkan seperti bahagian atas untuk banduan tidur. Aku tak pasti penjara ni dulu membekalkan tilam untuk banduan, untuk alas tidur ataupun tak, tapi yang korang dapat tengok ni, dia ada satu bahagian simen yang tinggi daripada aras lantai, yang merupakan tempat tidur banduan lah. Dan kami pun tak dapat nak pastikan berapa banduan yang ditempatkan di blok ini untuk setiap sel, sama ada hanya duduk seorang. Kalau ini adalah bangunan untuk tahanan banduan akhir yang menanti hukuman gantung mereka, maka mereka akan duduk setiap bilik hanya satu orang, tak boleh bercampur dengan banduan yang lain. Dan satu lagi yang aku nak tunjuk, aku nampak daripada sini sebelum kamera pergi, sebab kat dalam tu bergema suara. Aku nak tunjuk macam mana banduan menggantung pakaian mereka. Mereka kreatif, mereka buat tali menggunakan plastik. Dan biasanya kalau ada keluarga yang datang melawat, belikan mereka gula dekat tempat lawatan, gula pasir. Plastik gula tu akan dibuat menjadi tali, akan dipotong, akan digulung, dan plastik gula tu dia akan tarik untuk dijadikan tali. Mari kita tengok tali dia. Ini tali yang dibuat daripada plastik gula. Ini plastik gula Nampak dia gulung-gulung. Ya, dia akan gulung, lepas tu dia akan tarik menjadi tali. Tapi setiap kali kalau adanya spot check, biasanya kalau dekat mana-mana penjara pun akan adanya spot check secara mengejut daripada pihak warder penjara ataupun unit keselamatan penjara UKP. Mereka akan datang buat spot check secara mengejut. Dan antara perkara yang tak boleh, tak dibenarkan adalah tali tu tadi. Tali pun tak boleh tu Haji. Tali pun tak boleh duduk dekat dalam ni, sebab tali tu dianggap boleh menyebabkan pesalah menggunakan tali tu untuk gantung diri, untuk bunuh diri. Dan spot check tu biasanya antara benda kesalahan lain, biasalah tembakau, rokok, ataupun senjata, ataupun yang dipanggil sebagai weapon oleh para banduan dan juga tahanan. Okay, kita dah keluar daripada blok yang pertama. Ada banyak sebenarnya cerita je yang kawan aku tu kongsikan, yang kalau boleh aku cerita sikit. Selain daripada blok yang kita masuk tadi, boleh jadi juga dekat dalam jail ni adanya blok-blok yang dijadikan sebagai blok
kuarantin. Kuarantin ni dihaskan untuk mereka yang baru, sampai ke penjara. Kiranya tahanan baru, banduan baru, mereka akan ditempatkan di blok kuarantin biasanya dalam tempoh 2 minggu paling kurang. Tujuan blok kuarantin ni adalah jika banduan tu, orang salah tu, dijatuhkan hukuman daripada mahkamah, yang mana sebelum tu dia bebas, tiba-tiba hari terakhir dia dibicara dekat mahkamah tu, hakim pun jatuh hukum. Bila hakim jatuh hukum waktu tu, daripada mahkamah dia terus dibawa ke penjara. Jadi ada kemungkinan para pesalah ni, banduan-banduan ni, mereka membawa tembakau dalam bentuk yang telah disil. Dan korang jangan terkejut, yang mana tak tahu, seal dengan plastik dalam bentuk barrel-barrel besar-besar ibu jari ni, dan mereka membawa masuk ke dalam penjara dengan cara memasukkan barrel tembakau tersebut ke dalam lubang najis, kan, lubang najis. Dan mereka akan keluarkan semula tembakau tu ketika mereka berada di bilik kuarantin. Sebab tempoh 2 minggu di bilik kuarantin ni je, untuk kita mustahil kalau kita makan, kita tak buang najis dalam tempoh 2 minggu. Itu adalah satu tempoh yang dipikirkan amat mustahil untuk najis langsung tak keluar. Jadinya kalau ada barang-barang terlarang yang dibawa oleh orang-orang salah ni, orang-orang yang baru dijatuhkan hukum ni, jadi bilik kuarantin tu merupakan bilik untuk memastikan segala barang terlarang yang dibawa secara senyap-senyap melalui dalam badan, yang disorok dalam badan, akan keluar di bilik kuarantin sebelum banduan itu dihantar ke blok penempatan tetap mereka. Itu tujuannya lah blok kuarantin. Maksudnya blok kuarantin tu banyak bilik lah. Dia akan banyak bilik, dan biasanya bilik yang besar yang akan menempatkan banduan secara ramai. Mungkin 10 orang satu sel, mungkin 20 orang satu sel. Aku nak share satu benda yang mungkin orang dekat luar tak tahu. Yang mana dekat dalam penjara ni, antara aktiviti yang memang wajib dilakukan hari-hari adalah kiraan master. Kiraan master ni sebenarnya adalah satu proses untuk mendapatkan jumlah banduan untuk seluruh penjara, dan benda ni berlaku di seluruh penjara di Malaysia sehingga ke hari ini. Bukan satu kali. Kali yang pertama, kiraan akan dibuat apabila pagi banduan keluar pukul 7 pagi, keluar daripada sel masing-masing. Dia akan duduk dalam keadaan susunan 5 ke 10 satu baris. Dia akan berbaris. Kiraan akan berjalan di setiap blok secara serentak. Jadi katakan pegawai A di blok A, pegawai B akan kira untuk blok B. Okay? Dan mereka akan berkumpul dekat satu tempat, membawa jumlah itu untuk nak ditalikan sama ada sama tak jumlah dengan jumlah yang berada di pintu besar, papan ataupun maklumat masuk banduan di pintu besar. Andai kata kiraan master tu tak tepat, kurang seorang atau terlebih seorang, benda tu akan mengakibatkan, kalau penjara baru, siren di penjara, siren yang kuat akan dibunyikan, menandakan kiraan perlu dibuat semula, dan banduan tidak dibenarkan bangun sehingga kiraan tu dapat yang tepat macam di pintu besar. Dan kiraan master ni je, dia tak dibuat hanya sekali sahaja dalam tempoh satu hari. Satu hari, yang pertama pukul 7, yang kedua pukul 11 pagi, 11.30 macam tu. Lepas tu waktu pertukaran shift warden pada pukul 2 petang, dan sebelah petang ada satu lagi dalam pukul 4, 4.30 macam tu. Dan yang terakhir adalah sebelum banduan atau tahanan masuk semula ke dalam sel mereka pada pukul 6 petang. Dan perkara tu, aktiviti tu, proses tu masih lagi berlangsung di penjara-penjara yang masih beroperasi, sama ada penjara lama ataupun penjara baru di seluruh negara kita, yang dinamakan sebagai kiraan master. Dan kiraan master ni penting. Daripada situ
kita boleh dapat tahu sama ada ke banduan atau orang tahanan yang larikan diri tanpa disejari oleh pihak warden. Jadi secara mudahnya, simpelnya, kepada yang belum ada pengalaman duduk dalam penjara, janganlah cuba-cuba. Kehidupan yang terkurung, tak ada kebebasan, tak ada hiburan, tak ada keseronokan, melainkan terikat dengan pelbagai undang-undang dalam keadaan yang cukup memberi tekanan. Fikir sebelum buat. Jangan bertindak ikut emosi. Okey, kita nak masuk ke blok yang kedua ni. Kalau tengok blok ni, dia punya design dia agak lain sikit lah. Bilik dia lebih besar. Dan ni yang aku cakapkan tadi pada korang, ini mungkin ada kemungkinan lah ini merupakan blok untuk banduan yang baru sampai ataupun orang tahanan yang baru sampai. Boleh juga aku anggap ini sebagai bilik kuarantin, yang mana bilik kuarantin ni memang akan duduk secara beramai-ramai. Tapi kalau tengok daripada bilik ni, mari kita buka sekejap. Okey, kalau tengok dalam bilik ni, dia ada 3 tempat tidur. 1, 2, 3. Aku tak pasti 3 orang sahaja yang dibenarkan dalam satu sel ataupun lebih. Boleh jadi lebih. Memang ada papan. Ni papan ni tak pastilah untuk apa. Ni yang tali yang kita cerita tadi. Banyak tali-tali yang dibuat daripada tali gula ni, kalau korang dapat tengok. Tali ni sebenarnya mereka gunakan untuk gantung pakaian, gantung seluar, gantung baju. Tapi sebenarnya benda ni tidak dibolehkan dalam sel tahanan. Dan banyaklah kalau dalam penjara ni kalender-kalender yang mereka tulis untuk mengira tarikh bebas atau hari bebas. Okey. Saiz blok sama, cumanya pattern bilik, saiz bilik adalah berbeza. Okey. Pun 2 tingkat juga. Yang ni tingkat atas dia. Sini saiz agak luas. Oh, ni lain. Ni bilik mandi. Okey, ni bilik mandi. Ini biasanya aku rasa ini ada tempat macam tempat reman ni. Ada kelawar lagi. Banyaknya kelawar nak keluar. Ada lagi? Ada lagi? Kelawar. Ni tandas. Ni tandas. Kalau korang dapat tengok, mungkin ni yang dah baru sikit lah kot. Dah ada bekalan air dekat dalam bilik, ada shower dekat sini, walaupun cuma batang pipe je, tapi dia dah ada bekalan air pipe dekat dalam bilik. Berbeza dengan blok yang hanya menggunakan tong hitam yang kita tengok mula-mula tadi. Oh iya ke? Kalau yang guna tong hitam tu, dia tak ada bekalan pipe dekat dalam bilik. Jadi mereka macam aktiviti untuk nak mandi ke apa ke, biasanya dia kena tunggu pagi lah bila bilik dah buka. Belakang ni semak, tak ada apa. Tengok. Kalau tandas petugas dalam tandas petugas biasanya dia tak ada
Dia tak ada dekat dalam blok tahanan. Oh, di luar lah. Di luar. Tengok atas tu. Boleh nak tengok atas. Dilarang kencing panjang longkang. Tapi mungkin ni adalah blok untuk reman rasanya. Tengok apa dia tulis. Apa dia tulis je? Dilarang kencing sepanjang longkang. Lap badan tidak melebihi garisan ini. Garisan? Garisan, tak pastilah garisan mana. Tapi Mungkin tembok ni ke? macam baru je. Ni baru. Penjara ni pun tutup baru dalam tempoh 10 tahun macam tu kan. Oh. Warna dia jelas. Baru pukul 10 pagi. Tapi keadaan dekat dalam ni memang gelap. Cuma blok yang ni dia agak berbeza sikit. Agak terang sikit nak banding dengan blok yang mula-mula tadi. Udara dia lebih luas. Ada jeriji-jeriji untuk cahaya masuk. Macam tu kan. Macam tu. Macam dekat ujung sana tu pun ada dinding yang ditebuk. Dan depan, betul macam Jay cakap, depan sel ni, macam ni pintu sel, dalam sel, dia punya rekaan pintu sel dia lebih luas. Dan para tahanan dia tak macam yang blok mula-mula tadi. Dan benda ni bukan hanya di kota jail ini sahaja. Memang di mana-mana penjara pun sebenarnya memang ada bangunan yang berbeza-beza daripada saiz bilik dan juga pintu lah. Ada bilik yang ada lubang angin, ada bilik yang tak ada lubang angin, mengikut siapa yang duduk di bilik tu. Ikut jenis sama ada banduan reman ataupun tahanan ataupun banduan akhir. Tengok satu lukisan ni. Antara lukisan-lukisan besar yang ada dalam sel Yakuza. Bahasa apa ni? Bahasa Taiwan. Bahasa Myanmar. Bahasa Myanmar. Okey. Tapi banduan ni macam ni dia conteng gini. Macam yang dalam sel. Okey, J tanya, macam mana banduan-banduan ni boleh buat lukisan-lukisan macam ni dekat dalam sel? Jarang. Sebenarnya korang kena tahu yang banduan-banduan ni dekat penjara mana pun dia ada banduan kerja. Banduan kerja ni adalah banduan-banduan yang bekerja di bengkel-bengkel. Sama ada macam penjara ni sendiri, kalau aku dapat info daripada satu vlog yang aku pernah tonton, yang mana diceritakan sendiri oleh bekas warden yang pernah bertugas di penjara Air Molek ni, yang mana dekat penjara ni terdapat beberapa buah bengkel, antaranya bengkel kayu, bengkel dobi, bengkel jahitan. Dan kalau soalan G, macam mana banduan ni boleh dapat pensel untuk nak melukis di dalam sel mereka macam ni kan, macam-macam lukisan, macam-macam benda. Mereka seludup pensel-pensel ni secara senyap-senyap tanpa diketahui oleh warden, bawa masuk ke dalam sel. Dan itu antara yang kita sebut tadilah, merupakan salah satu kesalahan. Pensel boleh dijadikan senjata. Okey. Jadi kalau berada dalam sel, sebenarnya bila ada spot check,
daripada pihak UKP dan warden, sebenarnya benda tu boleh mengakibatkan penghuni dalam sel tersebut, kalau 5 orang duduk dalam tu, seorang pun tak nak mengaku tapi jumpa benda-benda macam tu, 5-5 boleh disabitkan kesalahan dan boleh dihantar ke blok asingan. Sama lah juga macam weapon, pisau, kadang-kadang mereka ambil daripada bengkel dapur, bawa balik ke blok. Dan mereka ni je sebenarnya banduan-banduan ni kreatif daripada segi yang kurang bagus, kurang baik. Kreatifnya mereka macam contoh buat tali tadi, lepas tu untuk trik-trik menyembunyikan barang-barang daripada ditangkap oleh pihak penjara, untuk nak seludup bawa masuk ke dalam blok mereka. Mereka ni pandai. Yalah, macam kita tahu, diorang pun masuk ke dalam pun kadang-kadang dengan macam-macam kes. Kes samun, kes rompak, pecah amanah, macam-macam kepakaran yang mereka ada. Jadi bila duduk dalam penjara, mereka akan survive dengan cara yang macam tu. Okay, kita nak pergi lagi tengok ke beberapa buah blok yang ada dekat Kota Jail ni. Ada pintu sana. Pintu sentiasa berkunci. Biar dulu kot, kita naik yang kat sana. Hello. Ni ada kesan orang bakar colok. Tak pastilah ni apa. Ni sel apa? Tak pasti. Tak pasti ke ini sel untuk apa? Tapi nampak macam tak banyak. Cuma ada 1, 2, 3, 4 sel yang saiz macam ni. Dalam tak ada tandas, tak ada lubang angin, tak ada bahagian simen yang agak tinggi sikit macam kita tengok di blok sebelum ni tadi. Kalau korang yang mana tengok tahu ni bilik untuk apa, tahanan apa, boleh komen nanti. Okay. Tengok kawat dia je, kawat duri dia dah berkarat lah. Ini kalau sangkut dekat badan, kalau nak lari daripada jail, sangkut kat badan, koyak mat. Ni luar penjara ke? Luar penjara? Kita masih dalam penjara je. Ni mungkin kita masuk ke blok banduan kerja ni. Mungkin masuk ke bengkel-bengkel. Ada bengkel kayu kan. Ni ada, kalau korang dapat tengok ni, Macam taman court badminton untuk riadah banduan. Di kawasan ni kecil je lah. Tu dah tembok.
Ada court kecil, satu court badminton atau untuk main takraw. Dan bangunan ni kalau je perasan dah dicat warna biru. Tak pasti sama ada ini bengkel kerja ataupun ini bukan sel lah ni. Ni mungkin bengkel ataupun kita tengok dulu. Tak ada apa-apa. Pastilah kalau keluar ni maksudnya terus keluar daripada kawasan penjara ataupun macam mana saya tak pasti. Okey, blok yang korang nampak ni ada satu sumber daripada bekas warden yang pernah bertugas di sini bagi tahu yang blok warna biru putih ni sebenarnya digunakan untuk tahanan reman yang belum jatuh hukum, yang masih lagi berulang alik ke mahkamah untuk kes diorang. Selepas penutupan kali pertama penjara Air Molek ni pada 2005, bila dibuka semula untuk kali yang kedua tu, sehingga ditutup pada tahun 2013 kali yang terakhir. Dalam tempoh 2005 hingga ke 2013 tu, ini adalah bilik-bilik untuk menempatkan tahanan reman yang belum jatuh hukum. Sebab tu bilik dia agak besar lah. Dapat tengok ada tandas, ada ruang mandi, dan bilik dia memang luas. Boleh menempatkan, kalau pada jangkaan aku, lebih daripada 10 orang, mungkin boleh jadi 15 orang boleh duduk dalam satu sel ni. Dan untuk banduan untuk tahanan reman macam ni, memang bilik dia agak terbuka lah, sebab dia adalah OKT yang belum disabitkan salah, masih menunggu keputusan mahkamah, masih lagi berulang alik ke mahkamah, dan dah pasti dia punya tempat ataupun bilik tahanan dia tidak seperti pesalah atau banduan yang telah dijatuhkan hukum. Jadi inilah kawasan dia. Dan warden tersebut juga bagi tahu dalam video tersebut, kalau korang nampak, ni adalah tembok besar penjara tepi ni, dan tu ada satu pintu. Pintu tu yang digunakan oleh polis untuk membawa banduan untuk pergi ke mahkamah. Dia gunakan pintu belakang. Ada 10 sel lebih kurang. Semuanya sama, ada tandas dan tempat mandi serta tempat untuk tidur lah. Kita nak tengok pintu belakang yang jadi laluan untuk polis bawa tahanan reman untuk nak ke mahkamah. Ini pintu bahagian belakang. Okey, maksudnya masih ada pagar kat sana, tapi mungkin korang tak boleh nampak. Dalam semak tu ada pagar, dan dekat sini pun ada satu pintu juga, pagar besar, dan ada jalan raya yang mungkin untuk laluan kenderaan polis sahaja ataupun truk polis untuk ambil tahanan reman ni keluar masuk lah melalui pintu belakang. Kalau ikutkan kita ni dah di luar kawasan penjara ni. Ni dah tembok besar, dan ni kita berada di luar. Kita nak tengok lagi apa yang ada dekat dalam. Dan yang paling penting je, jangan lupa, kita sebenarnya kita akan menjejak juga tempat hotspot di Kota Jil ni, iaitu di Perigi Yamashita. Let's go. Jom. Ni bilik ni luas je. Macam dewan je. Ini
Ini pun antara bangunan yang kita tak pasti blok apa ni, tapi luas, tak ada bilik-bilik, luas, faham? Kat sini ada satu sel. Okey, kalau yang macam ni, dia boleh jadi adalah tempat menunggu untuk banduan yang dipanggil tunggu giliran nak berjumpa dengan keluarga. Kalau keluarga datang visit, sebab dia ada tandas macam ni. Oh. So aku rasa yang bahagian lapang ni sebenarnya ada meja. Kalau betul lah, biasanya kawasan macam ni dia akan letakkan meja panjang-panjang sebab sebelum dapat giliran berjumpa dengan keluarga di tempat perjumpaan yang ada telefon tu, mereka akan tunggu dulu dekat sini. Lepas tu daripada perjumpaan tu, mereka boleh sebenarnya order makanan luar yang tak ada di dalam blok. Oh. Yang tak jadi ration banduan. Contohnya dia boleh order mi goreng, nasi goreng. Maknanya keluarga akan bayar benda tu, dan dia perlu habiskan makanan tu di tempat yang ditetapkan macam ni. Tak boleh bawa masuk makanan tu ke dalam blok tahanan. Aku rasalah sebab sini ada satu sel. Biasanya sel yang dihaskan dekat tempat perjumpaan, yang ini sel ni adalah khas untuk banduan akhir ataupun banduan yang dijatuhkan hukuman gantung yang ada perjumpaan keluarga. Mereka akan diasingkan daripada banduan lain. Sebab banduan akhir ni dia tak boleh bercampur dengan banduan biasa. Oh. Dia perlu diasingkan. Kiranya banduan yang dah nak habis hukuman ke? Bukan, banduan akhir ni maksudnya banduan yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Oh. Itu banduan akhir. Oh. Kalau dia punya pakaian banduan, kalau banduan biasa dia ada baju warna merah, baju warna hijau, baju warna biru. Tapi kalau untuk banduan akhir ni baju dia putih, tapi bahagian lengan, kiri kanan lengan pendek tu warna merah. Dia punya pakaian banduan dia putih merah. Ni pun sel juga. Perhatian khas. Atas tu ada tulis, kat atas sel dia ada tulis perhatian khas. Ni pun sel besar-besar juga. Ni gambaran daripada dalam sel lah. Kalau kita duduk dalam sel, kita akan nampak luar macam tu lah suasana. Hanya dipisahkan dengan pagar besi macam ni. Memang gelap kalau tak ada cahaya. Ni kuarantin. Ada tulis. Okey, ni kuarantin. Tapi kuarantin ni pun nak kena tahu juga je. Kuarantin ni ada banyak kuarantin. Kuarantin sama ada banduan baru sampai, orang tahanan baru sampai, ataupun kuarantin untuk mereka yang baru balik daripada mahkamah pun kena kuarantin. Maksudnya kalau dia ni contoh dia tahanan reman yang belum disabitkan salah, dia pergi ke mahkamah. Bila dia keluar saja daripada kawasan penjara, bermaksud mereka dianggap sebagai orang-orang yang berisiko membawa balik barang-barang daripada luar penjara yang tak dibenarkan. Jadi bukan sahaja orang yang baru disabitkan salah dan dijatuhkan hukuman sahaja yang kena kuarantin, tapi mereka-mereka yang duduk dalam tahanan reman pun pergi ke mahkamah, balik semula ke penjara, mereka pun perlu dikuarantin. Jadi kat ujung ni dia ada 3 bahagian yang tak tahu apa. Mungkin macam tempat salin baju ke apa. Ni ada tandas. Okey. Tandas tanpa pintu geng. Tandas tanpa pintu.
Oh, ni semua kawat. Kawat duri. Kawat duri. Dia tu lain tu ni. Squad KBI. Tak pastilah squad KBI ni apa. Kawalan luar. Kebersihan kawasan luar. Kalau kebersihan kawasan luar ni, korang mungkin pernah nampak ataupun pernah tahu, pernah tengok ada banduan yang kita namakan sebagai banduan prabebas. Maksudnya banduan yang dah tak lama lagi untuk nak menghabiskan sisa hukuman, mereka ni akan jadi banduan prabebas, yang mana uniform mereka ketika mereka bekerja sebagai banduan prabebas adalah warna hijau fluorescent, hijau terang. Itu adalah baju yang dikenakan oleh banduan prabebas ketika mereka berada di luar kawasan penjara ataupun dalam kawasan penjara pun. Untuk banduan prabebas ni dia ada banyak kerja je. Ada yang bekerja di di kawash yang berhampiran dengan kawasan penjara. Ada yang bekerja sebagai mesir rumput, ada yang bekerja sebagai pekerja pembersihan kawasan dalam penjara, bersihkan padang, mesir rumput kat padang. Itu semua adalah banduan prabebas dengan uniform hijau fluorescent. Kita masih lagi dalam perjalanan kita nak mencari kedudukan dan pergi tinjau secara dekat Perigi Yamashita, antara hotspot kepada explorer yang datang ke kota jail ni. Kawasan semak Ini adalah laluan untuk nak ke Perigi Yamashita. Kawasan ni dah semak. Kalau ikut ada beberapa sumber daripada video-video yang pernah datang ke sini, terutamanya video warda penjara yang pernah bertugas di sini dulu. Kawasan Perigi Yamashita ni tidak jauh daripada kawasan Padang Kawat. Dan aku rasa ini sebenarnya Padang Kawat ni Jul. Sebab kita lalu sekarang ni, ini simen ni. Ya. Ni adalah Padang Kawat dia orang ni. Dah naik semak. Tempat dah tinggal. Banyak pokok dah naik, semak. Ini sebenarnya Padang Kawat. Dan kalau boleh je tunjuk kat belah sana tu, itu mungkin kira macam pondok untuk pegawai dan juga pegawai yang memantau ketika sesi kawat. Sebab kawat ni, setiap banduan yang dijatuhkan hukuman untuk 6 bulan yang pertama, mereka dalam tempoh orientasi di penjara untuk banduan baru ni, yang mana salah satu aktiviti wajib yang perlu dilakukan setiap hari adalah kawat, belajar kawat. Lepas tempoh 6 bulan tu, barulah dia akan masuk ke fasa-fasa yang berikutnya. 6 bulan yang pertama lepas jatuh hukum, mesti kawat. Kalau yang mana Islam, dia ada program halakah untuk belajar agama. Kalau untuk yang bukan Islam, mereka ada program TC. TC ni lebih kepada moral lah, belajar akhlak. Dan ini yang kita cari, Perigi Yamashita. Pun banyak sampah dah. Okey, ni yang kita orang maksudkan Perigi Yamashita, yang mana Perigi ni memang dicatat sebagai salah satu benda yang bersejarah juga. Yang mana Perigi Yamashita ni mengambil nama salah seorang general Jepun yang pernah berada di tanah Melayu, iaitu General Tomoyuki Yamashita. Kalau aku salah nama penuh dia tu, nanti kita akan betulkan. Yang mana tempat ni dikatakan merupakan port untuk pelaksanaan hukuman pancung je.
hukuman pancung pada zaman pendudukan Jepun di tanah Melayu. Adalah yang sebut kata tempat ni lepas pancung kepala campak dekat dalam perigi. Dengan cerita tu juga diorang kata tempat ni macam-macam peristiwa yang pernah berlaku. Ada yang pernah nampak berbola api keluar daripada dalam perigi kan. Tapi sejauh mana sahihnya benda tu, sejauh mana betul tepatnya cerita tu, tak ada siapa yang boleh memberikan penyataan yang sebenar. Kalau ikut kepada sumber pegawai penjara yang pernah bertugas di Kota Jil ni, dia pun cakap betul tempat ni pernah jadi tempat untuk hukuman pancung. Tapi tentang kepala yang dipotong dibuang dalam perigi ni 50-50. Tak ada siapa yang boleh kata betul benda tu berlaku. Dan telah pun ada paranormal yang datang ke sini cuba masuk ke dalam perigi ni. Gigihnya mereka masuk dalam perigi ni dan mereka mendapati kedalaman perigi ni dah pun berkurang. Iaitu mereka masuk dan paras air tu lebih kurang paras dada lah kalau mereka berdiri di dasar perigi ni. Paras air cuma paras dada. Dan mereka cuba korek apa yang ada dalam perigi, ada ke tengkorak ataupun rangka manusia ke, tidak ada. Jadi kesimpulan yang kami boleh buat, mungkin peristiwa tempat ni dijadikan tempat untuk hukuman pancung itu betul. Tapi buang kepala ke dalam perigi ni kami agak kurang yakin. Apapun, ini suasana siang di Perigi Yamashita, salah satu hotspot yang jadi tumpuan siapa yang datang ke Kota Jil. Dan kita akan try untuk merasai pengalaman di sini pada waktu malam. Okey, daripada kawasan Padang Kawat ni kita nak terus ikut je tangga yang ada dekat bahagian tepi untuk nak ke bahagian dapur, kalau tak silap dapur penjara. Banyak nyamuk geng dekat sini. Nyamuk pula memang minat dengan J. Penuh dekat belakang J nyamuk. Ni bengkel Dobi. Okey. Kita jumpa bengkel Dobi dulu. Macam mana kita tahu ada bengkel Dobi? Sebab dia tulislah bengkel Dobi. Bengkel Dobi. Dalam penjara, banduan pun ada kerja yang dipanggil sebagai banduan kerja lah. Bengkel Dobi ni kebiasaannya mereka akan keluar bekerja. Maksudnya keluar setiap hari. Selepas waktu sarapan, mereka akan bergerak lah daripada bengkel, daripada bangunan bilik tahanan mereka yang mana jadi tempat tidur mereka setiap hari. Dia akan keluar daripada blok tu dan diorang akan pergi ke bengkel-bengkel yang telah pun ditetapkan untuk mereka. Kalau yang kerja dekat bengkel Dobi, pergilah ke bengkel Dobi. Yang mana kerja di bengkel jahitan, pergilah ke bengkel jahitan. Dan biasanya tak ramai, bukan semua banduan yang duduk dalam tahanan di penjara akan menjadi banduan kerja. Kalau katakan penjara itu dengan kapasiti master keseluruhan dalam 500 orang, mungkin yang akan jadi banduan kerja untuk satu bengkel mungkin dalam 40-50 orang paling ramai. Kalau semuanya jadi banduan kerja, siapa pula yang nak duduk dekat blok? Dan of course, salah satu sebab juga semua tak boleh jadi banduan kerja kerana banduan kerja hanya dipilih kepada mereka yang hukuman dah tak lama nak habis. Dia kalau engkau kena hukuman 30 tahun, kau baru masuk setahun 2 tahun duduk dekat dalam penjara, kau tak boleh jadi banduan kerja. Kau susah nak dijadikan sebagai banduan kerja. Sebab bila banduan kerja ni dia melibatkan orang luar juga. Contoh macam bengkel Dobi tadi, dia melibatkan juga bekalan sabun yang dibawa masuk, melibatkan orang luar. Ada kemungkinan untuk banduan lari mengikut lori ataupun supplier yang hantar barang ni tinggi. Jadi mereka hanya pilih untuk banduan-banduan yang hukuman berbaki tak banyak dah. Tempoh duduk dekat penjara dah tak lama, jadi mereka akan dipilih sebagai banduan kerja. Bagi banduan yang kena hukuman lama 15 tahun, 20 tahun dan lebih lagi, mereka susah untuk nak dijadikan
dilantik sebagai banduan kerja. Dan of course namanya kerja, mereka akan dibayar gaji mengikut gaji hari. Kalau tak silap aku, untuk banduan Kola Merah, iaitu yang mana tempoh duduk mereka daripada hari pertama duduk di penjara sehinggalah 6 bulan yang pertama, mereka akan dibayar gaji sebanyak 30 sen satu hari. Untuk banduan Kola Hijau akan dibayar 50 sen, dan untuk banduan Kola Biru akan dibayar dengan gaji sebanyak 70 sen, 60 sen macam tu. Dan itulah bekal mereka yang boleh dibawa keluar sebagai duit belanja bila mereka dibebaskan. Andai kata mereka tak ada yang menyambut mereka keluar, tak ada keluarga yang datang sambut, tak ada keluarga yang datang jemput, dan duit hasil kerja bengkel itulah yang akan dijadikan sebagai duit belanja untuk nak balik ke tempat masing-masing. Itulah serba sedikit tentang penjara. Mungkin 1-2 maklumat aku tersalah sebut daripada segi jumlah gaji dan sebagainya, ataupun mungkin sekarang dah ada satu sistem yang dah diubah, mungkin gaji itu lebih lagi daripada jumlah yang aku sebut. Tapi yang berdasarkan kepada sumber yang aku dapat daripada kawan yang pernah duduk di 4 buah penjara dalam Malaysia ni, itulah yang diberitahu pada aku dan aku beritahu pada korang. Okey, cerita punya cerita, kita sampai ke dapur, tempat makan. Banduan tak makan kat dapur je. Dapur hanya tempat untuk masak sahaja. Banduan makan di blok-blok masing-masing. Ni pergi satu lagi. Okey, ni bahagian dapur lah. Dapur tempat di mana penyediaan makanan untuk banduan seluruh penjara. Maknanya dapur di bahagian ni lah akan disediakan ration untuk banduan setiap hari, daripada sarapan, makan tengah hari dan juga makan petang atau malam. Ini ada satu lagi perigi. Ini bukan perigi Yamashita, tapi ini adalah perigi yang ada dalam kawasan bahagian bengkel dapur ni. Dapur pun kita panggil bengkel juga, sebab mana-mana blok yang ada banduan kerja kita panggil sebagai bengkel. Okey, pegang pula je, dah lenguh tangan. Kita tinjau sikit apa yang ada dekat dalam. Tengok, tempat memotong buah. Dia ada bahagian-bahagian dia lah. Maknanya kalau banduan tu dihaskan untuk potong buah, dia akan potong buah sahaja. Kalau dia bahagian untuk buang kepala ikan sahaja. Dan setiap bengkel tu dia ada satu ketua yang kita panggil dengan istilah checker. Checker ni maksudnya ketua bagi setiap bengkel dan setiap blok. Dekat blok pun ada checker, dekat bengkel pun ada checker dapur, checker dobi, checker jahit, checker kayu. Macam tu. Ini tempat memotong roti. Tempat potong roti. Okey. Luas juga kawasan dapur banduan. Tempat masak lauk. Kalau korang tengok pada vlog kami di penjara Bandar Hilir 2 tahun lepas yang telah dijadikan museum, korang boleh bandingkan dapur penjara Bandar Hilir tu dengan di sini, tak jauh beza. Tempat memasaknya memang diletakkan pada setiap tiang besar. Maknanya kawah akan diletakkan di bahagian ni. Setiap kawah ni, katakan kawah nasi, ni kawah lauk. Tempat menggoreng ikan di tempat lain, tempat potong buah di tempat lain, potong sayur tempat lain, potong roti tempat lain, tempat masak air tempat lain, untuk boiler. Ni apa ditulis? Tempat sembahyang banduan. Maknanya di bahagian dapur ni pun ada tersedia untuk tempat solat bagi banduan yang Muslim, yang beragama Islam. Ruang solat lah. Ada yang mungkin pernah terfikir apa yang banduan makan sebenarnya dalam jail. Makan macam makan kita juga, makan nasi,
kalau di penjara Malaysia ni. Tapi bila sebut ikan goreng, jangan samakan ikan goreng yang kita makan dekat luar dengan ikan goreng yang dimakan oleh banduan dalam penjara. Kalau sebut ayam goreng, jangan samakan ayam goreng di luar dengan ayam goreng dalam penjara. Kerana apa? Kalau ayam goreng dan ikan goreng dekat luar, kita goreng, kita gaulkan dengan kunyit, dengan garam kan. Tapi kalau dekat dalam jail ni, mengikut apa yang kawan aku bagi tahu, goreng semata-mata, bersihkan ayam, bersihkan ikan, buang perut ataupun kepala. Seterusnya ikan tu akan dimasukkan terus secara directly dalam minyak panas. Maknanya kalau korang makan cuma akan rasa ikan sajalah. Dan kalau jenis beras yang digunakan, kalau aku salah tolong betulkan, jenis beras yang digunakan bukanlah jenis beras yang macam kita rasa dekat luar ni. Maksudnya grade ada rendah sikit lah untuk beras yang di supply pada penjara untuk diberi makan pada orang tahanan dan juga banduan. Dan ada juga terdapat ration macam bubur kacang, bubur nasi untuk sarapan pagi, roti dengan kaya atau mentega. Tapi yalah, kalau ikut kepada kawan aku punya cerita tu, kalau waktu ration pagi tu, kalau hari tu kena makan roti menteganya daripada roti yang 4 segi besar standard tu, hanya secolik saja dan tak disapu pun, tak diratakan pun. Dia letakkan secolik saja mentega, tutup dengan lapisan kedua dan hantar seorang satu atau seorang dua, macam tu. Kalau bubur nasi, bukan bubur nasi macam kita makan McDonald ataupun bubur nasi yang kita beli di kedai-kedai, tapi bubur nasi yang mana kau nampak air tu hanya berwarna putih. Kalau cedok daripada bekas tu untuk diagihkan waktu pembahagian di blok banduan, yang kau dapat hanya air kanji saja. Nasi tu kalau kau dapat, kira bonus. Jadi pendeknya, macam aku cakap tadi, janganlah bercita-cita untuk nak masuk dalam jail. Okey? Okey, ada satu bahagian lagi dekat belah dapur ni. Tadi kita masuk kat dapur, korang akan nampak kolam. Dan memang kebanyakan penjara dia ada, kalau penjara lama lah, dia ada kolam yang 3 bahagian macam ni. Ni kolam apa? Ini kolam digunakan untuk membasuh tray makanan. Maksudnya kalau waktu ration makan nasi, tray daripada blok lepas makan tu akan dihantar, dan first diorang akan masukkan, lepas buang sisa tu dekat luar, tray yang kotor tu akan dimasukkan ke dalam air sabun. Okey, air sabun. Bila dah masuk dalam air sabun, orang kerja dekat sini akan pindahkan pula ke bahagian yang kedua untuk diorang nak gosok-gosok sikit lah. Kau jangan harap macam kau tengok kita cuci pinggan, kita cuci cawan kat rumah. Tak, nak cepat kan. Kalau 500 orang pagi minum, tengah hari nak get ready untuk makan tengah hari pula, benda banyak. Mereka akan cuci sedikit lebih kurang saja. Dan peringkat yang terakhir, untuk bilas dengan air yang bersih. So benda tu adalah pekerja-pekerja yang ditetapkan untuk setiap kolam. Tu antara gambaran di penjara ni kalau untuk bengkel dapur lah. Okey je. Rasanya untuk explore sebelah siang ni kita sampai sini dulu je. Mana J ni? J di alam dia sendiri. J memerhati, dia cuba mentafsir. Apapun, aku rasa kami dah selesai untuk explore bahagian pertama vlog ni, Kota Jail. Bagi explore kami pada waktu siang. Dan insyaAllah untuk vlog yang akan datang, kami akan datang semula ke sini untuk melihat dan merasai sendiri pengalaman berada di tempat ini. Salah satu tempat yang dicanang, yang dikatakan berlakunya pelbagai gangguan misteri, penampakan itu dan ini. Dan kita akan datang semula ke sini pada vlog yang akan datang. Jangan lupa tonton. Pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Tinggalkan komen kalau ada apa-apa yang aku ceritakan sepanjang daripada awal vlog tadi sehinggalah ke saat ni.
ada mana-mana yang silap, terutama kepada korang yang ada pengalaman bekerja ataupun pernah menjadi penghuni di penjara Air Molek atau Kota Jail ini, boleh tinggalkan ulasan atau komen korang di bahagian komen. Terima kasih semua kerana menonton. Kita jumpa lagi pada vlog Kota Jail Explore bahagian malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.